Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila faslil lughatil arabiyyah al-mu'asirah di sanatil khamisah. Hari ini kita nak melihat kepada teknik menulis karangan dalam SPM. Jadi bahan-bahan ini yang saya kumpulkan daripada dapatan saya semasa menanda ujian diagnostik 2 yang lalu. Jadi saya rasa dengan adanya isi-isi penting di sini akan membantu anak-anak untuk menulis karangan dengan lebih baik untuk latihan-latihan dan seterusnya sehinggalah ke peperiksaan sebenar nanti. Okey, mari kita lihat satu persatu apakah isi-isi penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, mesti menulis dengan kemas. Ini biasa bahasa apa sekalipun bila menulis karangan ni perkataannya banyak mesti ditulis dengan kemas supaya boleh menarik minat pemeriksa dan juga memudahkan pemeriksa memberi expression yang baiklah kepada pemeriksa untuk menanda dengan mudah. Okay. Langkau baris bagi keseluruhan karangan. Okey, sudah satu baris, langkau satu baris kosong, baris yang ketiga tulis lagi sampai habis. Macam tu dah sampai habis karangan. Jangan tulis satu perenggan tu habis semua baris tu awak gunakan. Okay? Mesti langkau baris. Okay? Kertas tu banyak. Okay? Jangan risau. Okay? Kita ada skrip tambahan lagi. Kertas tambahan lagi kalau perlu. Okay? Tapi cuma kena pastikanlah setiap helaian awak tambahan tu mesti ditulis maklumat yang lengkap lah. Jangan dibiar kosong. Okay? Sebab takut tertanggal ke nanti akan menyusahkan pemeriksa lah. Tak tahu kita siapa kan. Okay. Seterusnya, buat perenggan-perenggan untuk memisahkan mukadimah, penutup dan isi-isi yang ingin tulis. Perenggan pertama mesti mukadimah. Perenggan kedua, isi pertama. Isi kedua, isi ketiga. Dan terakhir adalah penutup. Dalam perenggan. Perenggan tahu kan perenggan? Nampaklah perenggan itu ke tengah sikit tulis. Lepas tu jarak bawah tu perenggan kedua. Mukadimah, perenggan satu, perenggan isi satu, isi dua, isi tiga, last sekali penutup. Macam tu. Perbaiki tulisan anda. Ya, sangat penting memperbaiki tulisan. Kadang pemeriksa tak faham apa benda lah yang murid sampaikan. Jadi dia mungkin akan salah faham. Agaknya dah cakap benda dan bila salah faham, dah salah lah faham isi yang awak nak sampaikan, mungkin dah tersalah bagi markah. Padahal sebenarnya awak cakap benda tu benda yang betul, cuma salah eja je. Sebab pemeriksa tu dah buntu dah nak menanda sebab bukan satu karangan nak tanda banyak. Okey. Jadi mempengaruhi emosi pemeriksa. Kena perbaiki tulisan, tulis cantik-cantik. Okey. Kerana tulisan yang cantik mempengaruhi pemeriksa. Pemeriksa ni manusia biasa je kan. Setiap isi yang ingin ditulis termasuk mukadimah dan penutup, pastikan tulis dengan huraian dan menggunakan lebih dari satu ayat. Jangan satu ayat tu dah titik, dah anggap satu isi. Saya ada jumpa karangan macam tu. Satu ayat je dibuat. Adakah satu ayat tu dianggap satu perenggan? Boleh bezakan tak satu ayat dengan satu perenggan? Satu ayat tu satu ayat je. Perenggan tu mesti ada 2-3 ayat. Baru jadi satu perenggan. Barulah menguraikan sesuatu dan barulah melayak mendapat 2 markah. Dia tak boleh tulis sikit satu ayat dia dah anggap tu. Okay? Kalau pemeriksa okey berarti bolehlah dibagi. Kalau tak anggap itu sebagai satu perenggan, satu isi yang bersama huraian, dia akan bagi satu markah sahaja. Atau tengoklah macam mana kan. Kalau tak memberi, tak mencapai, macam mana nak bagi markah penuh? Okay? Memang markah penuhnya 2 sahaja untuk setiap isi tu. Tapi kalau tak dengan huraian yang tepat, memang tak akan dapatlah 2 markah isi tu. Jadi setiap isi yang ingin ditulis, termasuk mukadimah dan penutup, mesti ditulis dengan huraian. Maksud huraian apa? Menggunakan lebih dari satu ayat. Ya, kerana satu ayat sahaja dibimbangi tidak cukup huraian dan tidak layak mendapat 2 markah penuh. Okey. Untuk karangan berformat. Tulis karangan berformat dengan format yang tepat dan jangan mengabaikan pengiraan kalimah walaupun berformat. Format tu memang kena ikut tapi pengiraan kalimah tu mesti diikuti juga. Okey. Kita tengok contoh yang masalah karangan berformat yang biasanya murid tak dapat capai bilangan perkataan yang dikehendaki. Contohnya karangan laporan. Okay? Karangan laporan ni murid fikirkan dia tulis poin-poin. Tarikh, waktu, tempat. Setakat macam tu je. Poin-poin macam tu. Cuba kira. Awak tak akan capai 150 perkataan. Tak akan capai. Okay? Jadi cara memanjangkan karangan laporan adalah menjadikan setiap isi penting dalam perenggan dan menghuraikannya. Okay, contoh apa tadi? Kan dalam isi tadi awak nampak nak tulis masa, tempat, tarikh. Tulis kat satu perenggan, tulis dalam ayat. Hazal barnamish fi ayu tarikh.
yaum ayu yaum ya bedak fi sa'ah kam wa yantahi fi sa'ah kam. Kan jadi ayat tu. Bila jadi ayat tu confirm dia akan dapat 150 atau lebih kalimah. Tu cara dia. Kalau kita buat senarai satu, lepas tu yang lagi menyedihkan bila tulis laporan tu, tulis pula nombor. Macam mana nak kira perkataan? Dia tak akan kira sebagai perkataan nombor tu. Kalau tulislah fi sa'ati as-sabi'ah sabahan ila as-sa'ati contohnya as-saniyah zuhran contohnya. Jadi kat situ dapatlah dikira perkataan tu. Kalau tulis 8.00 sabahan, macam mana dia nak kira perkataan? Cuba fikirkan. Okay. Pastikan anda menulis mukaddimah. Lepas tu 3 perenggan isi penutup dalam semua jenis karangan lah. Itu biasa sejarah general lah. Okay, next. Jika ada masa yang terluang, boleh tambah isi yang keempat. Okay, boleh tambah isi yang keempat. Kenapa nak tambah isi keempat? Sebagai langkah keselamatan. Kalau salah satu isi tu tak capai, pemeriksa tak terima, ada isi tambahan yang dia boleh terima. Okay, isi keempat ni awak tulis bila awak ada banyak masa lah. Okay. Backup lah backup. Kalau katakan isi atas tu pemeriksa tak terima, isi yang terakhir tu dia boleh terima, dah cukup dah 3 markah isi. 3 isi untuk mendapat markah. Okay. Okay, untuk perkembangan isi, macam mana kita nak mula isi tu kan, tak reti kan. Okay, mula-mula tulis isi yang kita nak tulis. Kemudian kita boleh masukkan takrif. Lepas tu kita huraikan cerita dia. Lepas tu kita boleh masukkan kesan kalau kita mahu. Itu cara dia. Okay, jangan tiba-tiba takrif kat bawah. Patutnya takrif kat atas. Mula-mula kita perkenalkan isi kita nak cakap apa sekarang ni. Kedua, kita bagi takrif tentang isi kita. Ketiga, kita huraikan satu ayat yang kita faham. Kemudian kita bagi kesan dia. Sangat simple sebenarnya nak tulis karangan. Okay, insyaAllah anak-anak boleh buat. Kena buat latihan selalulah. Untuk karangan jenis lengkapkan cerita. Okay, lengkapkan cerita pun susah juga. Ada setengah murid yang macam anggap benda ni mudah. Tapi sebenarnya dia tak dapat nak capai 3 isi tu. Okay, cara dia macam nak dapat 3 isi tu, awak buat cerita tentang 3 kejadian. Kejadian pertama, huraikan. Lepas tu apa yang berlaku. Daripada perenggan yang dibagi tu adalah mukadimah dia. Buatlah lengkap mukadimah dia. Contoh dia kata satu hari berjalan ke mana-mana. Lepas tu apa yang berlaku. Okay, ni buat dekat mukadimah. Okay, next apa yang berlaku, buat perenggan yang pertama, isi yang pertama. So huraikan cerita dia tu. Lepas tu next apa yang berlaku. 3 cerita lah. Macam mana dapat 3 isi kan. Nak dapatkan 3 isi tu. Lepas tu apa yang berlaku, huraikan. Apa yang berlaku, huraikan. Penutup dia, akhir sekali cerita saya apa yang berlaku. Okay, jadi sebenarnya kalau bercerita ni, karangan yang sangat mudah untuk dapat markah. Okay, cuma kena pandai bercerita lah. Dan sebenarnya logik ke tak logik cerita awak tu tak kisah sebenarnya. Asalkan dia nak tengok pengolahan ayat, penggunaan perkataan. Kan? Jadi boleh dapat markah tinggi sebenarnya dekat carangan cerita ni. Walaupun tak logik, tapi bila gunakan perkataan yang banyak, awak boleh huraikan ayat awak tu, cerita awak tu macam jadi imajinatif ke, jadi macam fiction pun tak apa. Mereka cerita tak apa. Sebab dia nak tengok kebolehan kita dalam buat ayat je karangan ni. Okay, asalkan jangan masukkan benda-benda yang usul-usul haram ke, janganlah masukkan. Kot nak mereka ceritakan, jangan masukkan benda yang melanggahi hukum, hakam, jangan masuklah. Mana-mana karangan pun jangan masukkan benda yang melanggar hukum hakam. Termasuklah bahagian buat ayat. Okay, pastikan awak buat ayat tu jangan buat ayat yang melanggar hukum hakam, hukum Islam, hukum syarak, jangan. Sebab itu akan boleh dapat kosong markah lah. Sama juga dengan karangan. Okay. Ramai murid yang masih menghadapi masalah dalam penggunaan idhafah. Contoh apa? As-sayyaratu ummi ke sayyaratu ummi. Ni biasa, masih lagi ada kesalahan. Walaupun dah tingkatan 5 kan, masih lagi ada kelemahan dia. So antara as-sayyaratu ummi dengan sayyaratu ummi, yang betul adalah sayyaratu ummi. Barulah idhafah. Idhafah apa dia? Perkataan pertama, dia tak ada alif lam. Perkataan kedua, ada alif lam atau ada domir. Dalam contoh ni, ummi, ada domir, ya. Kemudian, idhafah ni tujuan dia adalah kita nak menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Kereta siapa? Kereta emak saya. Saya tu ummi. Macam itulah tu tujuan idhafah. Okey, jangan ubah penggunaan kalimah berikut. Apa dia? Awalan, sanian, salisan, rabi'an, khamisan, wa akhiran. Ini pun dah banyak kali saya ulang, tapi masih lagi ada murid yang buat kesalahan yang sama lah. Okey. Jangan ubah penyambung kata. Penyambung kata contoh apa? Idafatan ila zalika wa jadiru bizikri. Jangan ubah perkataan yang diberi tu. Guna je yang diberi tu. Jangan lupa pandai kita ubah.
Sebab tu adalah penggunaan lazim bagi orang Arab. Kalau kita ubah, kita jadi salah lah dari segi penggunaan. Boleh tolak markah dekat kawaid. Satu lagi tu apa? Uslub. Boleh tolak markah dekat uslub. Tulis nombor dengan perkataan. Itu tadi saya dah sebut, tulis nombor dengan perkataan. Sebab jika anda tulis nombor saja, takut dia tak kira nanti sebagai perkataan. Kan dah belajar nombor tu, dah banyak kali dah belajar. Daripada dia kata satu, dah belajar bab nombor ni. Okay, tulis perkataan dengan perkataan. As-sa'ah, as-saniyah, sabahan. Kalau harga tu apa? Bis'ir, al-fumi'ah. Tulislah perkataannya tu, jangan ada nombor. Al-fumi'ah wa samaniyata asyara. Kan? Al-fumi'ah wa khamsa al-fumi'ah wa khamsumi'ah wa isyruna, contoh. Tulislah nombor tu, kan awak dah belajar banyak dah. Inilah masa kita nak praktikkan. Jangan gunakan terlalu banyak masa di karangan pendek. Okay? Sebab kadang saya jumpa perkataan karangan pendek tu, mungkin karangan pendek tu dia ada banyak idea, tapi tak perlu terlalu banyak. Sebab makanya 20 saja. Dan yang penting awak dah menghuraikan, dah cukup dah markah. Tak payah nak berpanjang sangat karangan tu, tak perlu. Gunakan masa yang lebih di karangan yang panjang lah. Okay. Karangan panjang ni dia perlukan isi dan huraian yang lengkap. Okay. Jangan sesekali menyalin mana-mana teks dalam buku soalan sebagai jawapan anda. Tak kisah dekat mana, dekat karangan ke, dekat buat ayat ke, jangan salin. Jangan sesekali kamu salin. Okay? Sebarang ayat ataupun teks dalam buku soalan. Okay, contohnya karangan tu, kebetulan soalan karangan tu sama macam teks kefahaman. Awak salin sebiji sebotol, awak salin. Awak hanya dapat markah 3 atau 5 markah sahaja. 3 atau 5 markah sahaja daripada 30. Dia tak sektor satu dah. Awak kena faham pemeriksa ni dia teliti, dia boleh nampak kat mana awak ambil ayat tu. Macam sedap je ayat ni. Tengok je saya selak kat depan, rupanya ambil kat teks. Dekat soalan kefahaman. So dapat 3 markah atau 5 markah sahaja. Okay, bergantung pada penandaan pada masa tersebut lah. Okay, daripada 30 markah dapat 3 je, awak fikirkan lah kenapa kita buang masa begitu kan. Jadi apa yang awak boleh buat adalah awak boleh olah. Boleh olah ayat tu. Guna ayat sendiri. Isi tu ada, awak olah ayat, guna ayat sendiri. Jangan salin sebiji sebotol. Okay, di sini saya sharekan reversal context ni, iaitu awak boleh gunakan contohnya perkataan. Lepas perkataan tu kita nak buat ayat macam mana. Okay, dekat online ada reversal context ni. Kita boleh terjemahkan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab lah, atau bahasa Arab kepada bahasa Inggeris. Tujuan dia kita nak mengetahui penggunaan kalimah dalam bahasa Arab. Okay, tapi dalam reversal context ni kena pandai bahasa Inggeris lah. Okay, bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Jadi sebenarnya bagus ni sebab awak boleh menguasai dua-dua bahasa. Okay, dua-dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi awak masukkan perkataan kat situ, Inggeris atau Arab, nanti dia akan translate lah. Lepas tu dia ada contoh-contoh penggunaan dalam ayat. Banyak contoh. Jadi awak boleh gunakan ayat tu dengan betul lah maksudnya. Okay. Ini salah satu cara lah kita nak tahu penggunaan ayat. Macam mana nak menulis ayat yang betul lah dalam bahasa Arab. Selain daripada yang awak biasa guna Google Translate. Sebab hari Google Translate ni ada murid yang boleh menguasai, boleh translate dengan baik. Ada murid yang Google Translate tapi dia akan jadi translate dia tu translate yang salah lah. Okay. Next. Okay, secara general kalau katakan soalan daripada, ini saya selitkan sikit lah, dia bukan karangan ni. Untuk soalan istifadah pengajaran daripada teks, contoh soalan kefahaman kan ada soalan pengajaran kan. Min hazal hadis, maza tastafid min hazal hadis, maza tastafid min hazil ayah, maza tastafid min hazil hikmah. Mungkin soalan tu boleh keluar. Jadi kalau soalan tu keluar, pengajaran tu jangan salin. Apa yang awak jumpa dalam teks tu jangan salin. Sebab bila kita salin, kita tak mengolah ayat, tidak dapat markah. Tidak layak mendapat markah. Kita mesti olah ayat kita sendiri. Macam saya cakap tadi, tak boleh salin teks. Sama macam karangan tadi kan, jangan salin teks, jangan salin ayat. Apatah lagi parenggan kau salin untuk jawapan. No, itu bukan cara dia. Okay, so kita kena olah. Olah ayat tu yes, boleh dapat markah. Itu cara dia, insyaAllah anak-anak boleh jawab. Saya ucapkan mak taufik wa najah untuk SPM. Markah karangan ada banyak sangat, 50 markah, 20 karangan pendek, 30 markah panjang. 30 markah untuk karangan panjang. Dan sebab itulah saya selalu tekankan karangan, dan saya selalu daripada awal tahun lagi saya dah suruh murid buat karangan. Jadi kalau tak faham kena tanya, kalau tak boleh kena berbincang dengan guru, dengan kawan-kawan.
Tak boleh diam je lah. Okay, insyaAllah. Sawfa nataqi fid darsil qadim. Syukran jazilan.